Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Buletin UKAS edisi malam 30 Mac 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan berita dengan Lubuk Antu berpotensi besar menjadi gateway atau hub perdagangan utama bagi kawasan di wilayah tengah negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg berkata, ini kerana Lubuk Antu memiliki sumber dalam pelbagai sektor industri yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Malah menurut beliau, lokasi Lubuk Antu yang strategik iaitu terletak di kawasan sempadan antara Sarawak dan Kalimantan Indonesia juga menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Dan saya nampak bahawa potensi Lubuk Antu dan kawasannya adalah cerah apabila ada peningkatan laluan dan perdagangan di antara rakan kita di Badau dan Kalimantan dengan negeri Sarawak. Sekarang tu memang kita ada kerjasama yang erat melalui SOSED Malindo dan juga kerjasama di antara Kalimantan Barat dengan Sarawak. Bahkan Kalimantan Barat gubernurnya menulis surat dan saya mengucap terima kasih kerana kita membantu mereka waktu COVID ni. Beliau berucap demikian semasa lawatan kerja ke Lubuk Antu pada Selasa. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Merangkap Adun Batang Ai, Datuk Malcolm Musim Lamo, Ahli Parlimen Lubuk Antu Juga Muyang dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amal Jaul Samion. Dalam pada itu, Ketua Menteri menambah inisiatif tersebut merupakan antara strategi ekonomi negeri pasca pandemik COVID-19 dalam memacu negara menjadi lebih pesat serta mendorong ekonomi supaya bertambah rancak. Jelas beliau, limpahan pelaburan itu kelak akan diterjemahkan melalui penjanaan peluang ekonomi dan perniagaan baru di antara Sarawak dan Indonesia yang dirangsang oleh kepesatan perhubungan dan jaringan telekomunikasi. Oleh itu, kita akan terpaksa memberikan kemudahan-kemudahan yang sepatutnya bagi kita membangunkan kawasan tersebut. Tadi wakil rakyat kita menyenangkan muka saya dah kejalan ni, mesti ada yang minta-minta juga. Tadi yang ada minta jambatan untuk menghubung kampung sebelah dengan waterfront. Ya, juga kacak waterfront kita. Siada saya dengan waterfront yang ada orang hutan begitu besar. Jadi nampaknya ada tarikan di sini. Memang di sini banyak national park. Jadi saya meluluskanlah jambatan ini yang menghubung dua. Caranya saya serah kepada pihak jurutera. Dalam majlis sama, Ketua Menteri turut mengumumkan kelulusan peruntukan sebanyak RM3 juta bagi memasang lampu jalan dari Pekan Lubuk Antu ke Kompleks Kastam, Immigration, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu. Jelas Ketua Menteri, beliau telah mengarahkan Majlis Daerah Lubuk Antu bagi mempercepatkan kerja-kerja pemasangan lampu jalan yang melibatkan laluan kira-kira 7.5 km itu. Beliau turut mengumumkan kelulusan projek bagi pembinaan sebuah jambatan yang menghubungkan tebingan Sungai Lubuk Antu ke kampung seberang bagi menyemarakkan lagi aktiviti sosial di situ. Terdahulu, Ketua Menteri tiba melakukan lawatan sehari ke Lubuk Antu pada jam 10.30 pagi sebelum menghadiri taklimat pelbagai agensi di ICQS Lubuk Antu. Taklimat berkaitan usaha kerajaan untuk memperketatkan kawalan keselamatan di kawasan sempadan antara Lubuk Antu, Sarawak dengan Kalimantan, Indonesia. Sejurus taklimat tersebut, beliau telah mengagihkan bakul makanan kepada para petugas Barisan Harapan di ICQS Lubuk Antu. Selepas itu, Ketua Menteri bersama rombongan melakukan lawatan ke Lubuk Antu Riverine Park. Berita seterusnya, kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan rakyat terutama nelayan
keluar daripada dibelenggu kemiskinan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, atas sebab itu Kerajaan Sarawak menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA memberikan bantuan berupa enjin sangkut kepada nelayan yang memerlukan. Menurutnya, bantuan enjin sangkut ini akan membolehkan para nelayan menjana pendapatan mereka. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan enjin sangkut Program Peningkatan Pendapatan KPLB yang telah diadakan di Jeti Kampung Nur Islam Kuala Lawas pada Ahad. Pada majlis itu, seramai 20 orang nelayan dari Kampung Nur Islam Kuala Lawas menerima enjin sangkut. Sementara itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dalam ucapannya memberitahu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meminta setiap Menteri Kerajaan Perikatan Nasional PN melihat sendiri keperluan pembangunan di Sarawak dan Sabah. Beralih ke laporan di Semop. Menteri Muda Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Aden Semop, Abdullah Saidul telah melakukan lawatan kerja di Pulau Berwit. Lawatan beliau itu turut menyaksikan Majlis Serah Tapak Projek Transformasi Luar Bandar RTP Aden Semop yang telah siap kepada 4 buah kampung di Pulau Berwit bernilai RM940,000 pada Selasa. Projek ini termasuk projek bina baru Jambatan Kampung Laut Penipah bernilai RM270,000 dan naik taraf Jalan Sesko Kampung Berwit bernilai RM250,000. Beliau seterusnya meninjau cadangan 10 tapak projek RTP di kampung yang sama bernilai RM3.1 juta. Antara projek tersebut adalah seperti tertera. Ketika ditemui, Abdullah berkata, susulan pandemik COVID-19 melanda dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah berlakunya kelewatan sebahagian besar pelaksanaan projek. Pada lawatan kerja kali ini kita melawat 10 projek RTP yang bernilai RM3.1 juta yang akan dilaksanakan di 10 buah kampung. Dan dalam masa yang sama, acara ringkas penyerahan 4 projek baru, projek siap yang menelan belanja RM940,000. Dan sebahagian daripada projek ini sebenarnya adalah projek yang sepatut dilaksanakan tahun lepas, 2020, yang telah dicadangkan pada 2019, tetapi disebabkan keadaan PKP dan pandemik tahun lepas, maka beberapa projek terpaksa dilakukan pada tahun ini. Saya rasa ini bukan hanya melibatkan di kawasan saya tetapi juga di kawasan-kawasan lain di mana banyak projek-projek RTP di luar bandar yang terpaksa ditunda dan jadual pelaksanaan terpaksa terganggu disebabkan keadaan pandemik kita pada tahun lepas. Selanjutnya di Matu, Ahli Dewan Undangan Negeri Cemoreng Datuk Dr. Juanda Jaya menegaskan peranan Jabatan Pertanian penting bagi memastikan usaha kerajaan membantu rakyat terutamanya di luar bandar memperkasakan bidang pertanian mencapai objektifnya. Menurutnya, jabatan tersebut bukan hanya melakukan pemantauan, malah perlu membuat kajian sekiranya projek pertanian rakyat gagal untuk tindakan susulan. Setiap bantuan yang diagihkan untuk membantu sudut ekonomi rakyat ialah pemantauan mesti dilakukan agar kita tahu apakah pulangan daripada bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan, bantuan peralatan, bantuan baja, bantuan benih dan sebagainya, untuk kita memastikan rakyat yang dibantu yang semuanya adalah golongan B40 dapat mengubah taraf hidup mereka. Sekiranya mereka berjaya, sudah pasti kerajaan akan bergembira dan sudah pasti juga kerajaan akan menambah bantuan-bantuan yang lain. Tetapi sekiranya gagal, di sinilah peranan Jabatan Pertanian untuk membuat kajian seterusnya bagaimanakah rakyat di peringkat akar umbi dapat dibantu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan bantuan program fasilitasi pertanian AFP dan penyerahan kenyalang gold card di Matu pada Isnin.
Sementara itu, semasa majlis penyampaian watikah pelantikan dan penghargaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK N44 Jemoreng, beliau percaya KMKK mahu melihat perubahan pembangunan di kampung masing-masing. Ujarnya segala yang dilakukan adalah berdasarkan keperluan penduduk tanpa melihat latar belakang dan perbezaan fahaman politik. Kepuasan hati kita sebagai ketua masyarakat ialah ada perubahan dalam kampung kita sewaktu kita dalam perkhidmatan. Si ada benda yang kita buat berkaitan dengan personal kita. Ya, yang kita buat adalah berdasarkan keperluan penduduk dalam kampung kita. Supaya polisi kita si milih warna kulit. Ya, bangsa apa kita si pilih? Nya orang kita. Agama apa-apanya kita si pilih? Nya orang kita. Hatta parti apa sekalipun kita pun si milih. Sebabnya adik kakak kita. Pada majlis tersebut, Asri Dolah telah diberi kepercayaan untuk menjawat jawatan sebagai pemancar kaum Melanau daerah Matu, manakala 7 orang KMKK lagi disambung tempoh perkhidmatan. Asri ketika ditemui selepas majlis berkata, beliau akan sedaya upaya menjalankan amanah tersebut dengan baik. Tugas ini bukanlah senang, tetapi walau bagaimanapun saya akan usaha sedaya upaya saya menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Pengalaman saya selama ini sebagai Konselor daerah Matu, Ketua Kaum Pangulu daerah Matu, akan saya bawakan bersama untuk memikul tanggungjawab saya sebagai pemancar. Lawatan Datuk Dr. Juanda ke Matu diteruskan dengan majlis penyerahan projek siap serah tapak projek dan menyenaraikan projek naik taraf. Projek-projek terlibat seperti tertera. Manakala di Bintangor, pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP banyak membawa kemajuan serta mengubah landscape pembangunan di kawasan luar bandar, khasnya di daerah Meradong. Menurutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, pelan pembangunan melalui projek RTP memainkan peranan penting dalam usaha kerajaan merapatkan jurang pembangunan kawasan luar bandar dengan bandar. Jelasnya, projek RTP telah banyak membantu menyelesaikan pembangunan infrastruktur di luar bandar seperti menaik taraf prasarana surau, gereja dan sekolah. Beliau menjelas demikian semasa meninjau 3 projek RTP di Bintangor pada Isnin. Projek berkenaan beserta kos pembinaan seperti tertera. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.